salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam talian. Tuhan memberkati kamu semua. Berkat Tuhan bersama kamu semua. Hari ini saya akan sambung dengan perkongsian saya dari Alkitab Yakobus bab 1. Bulan yang lepas, saya berkongsi tentang percubaan dan ujian dalam hidup dari Alkitab Yakobus bab 1 ayat 1 hingga 12. Percubaan dan ujian dalam hidup ini adalah berkaitan dengan kesukaran, penganiayaan dan penderitaan dalam hidup. Tuhan ingin kita bersabar, bertahan dan tetap setia kepada Tuhan bagi mengharunginya. Kerana mahkota kehidupan Tuhan sedang menanti kita seperti yang dijanji oleh Tuhan kepada sesiapa yang mengasihinya. Kita sepatutnya tekun membaca dan mempelajari Alkitab dan percaya kepada janji-janji Tuhan dan taat kepadanya. Percubaan dan ujian hidup ini adalah cubaan dari luar diri dan dikatakan sebagai ujian keimanan. Bagaimana dengan percubaan dari dalaman diri kita? Hari ini, perkongsian saya adalah mengenai godaan dan keinginan hidup. Petikannya adalah dari Alkitab Yakobus bab 1 ayat 13 hingga 18. Godaan dan keinginan adalah berkaitan dengan keinginan dalam diri sendiri yang selalu digerak sebagai godaan. Keinginan ini adalah percubaan yang datang dari dalam diri sendiri atau dikatakan hawa nafsu sendiri. Nafsu yang mengakibatkan kita menjauhi Tuhan dan memberontak terhadap Tuhan. Ianya juga akan menyebabkan kita terjerumus dalam dosa. Oleh itu, ayat 13 dalam Alkitab Yakobus bab 1 mengatakan jika seseorang tergoda semasa mengalami percubaan seperti itu, dia tidak boleh berkata godaan ini datangnya dari Allah. Hal ini demikian kerana Allah tidak dapat digoda oleh kejahatan dan Allah sendiri tidak menggoda orang. Di sini Yakobus menegaskan bahawa godaan adalah berkaitan dengan keinginan hawa nafsu diri sendiri dan bukannya datang dari Tuhan. Jika bukan datang dari Tuhan, ia datang dari mana? Dari iblis? Syaitan? Mungkin juga ya. Mari kita kaji lebih mendalam mengenai sifat-sifat godaan. Pertama, godaan adalah sejagat, universal dan ia tidak dapat dihalang. Ianya memang sudah ada di dunia ini. Justru, kita semua akan digoda kerana kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan. Setiap orang mempunyai musim dalam hidup mereka. Mereka akan merasa dan tertarik pada daya godaan yang berbeza dan mengikut kehendak yang tersendiri. Walau bagaimanapun, setiap orang mempunyai kebolehan untuk menolakkannya dan atau menerimanya. Ada yang menerimanya kerana ingin mengikut era duniawi. Ada yang berkata, semua orang pun macam ini dan ianya popular sekarang. Dan ada juga yang berkata, kalau tidak ikut, saya akan ketinggalan zaman atau orang lain akan mengetawakan saya. Jika saya tolak godaan tersebut, saya juga akan keseorangan. Tidak ada orang mahu berkawan dengan saya. Jadi, lebih baik saya ikut mereka sahaja walaupun perbuatan itu tidak betul. Sebenarnya, sebagai seorang Kristian, kita haruslah menolaknya. Godaan macam ini selalu ada di sekeliling kita.
kita haruslah dan terpaksa melawan dan menghadapi pertarungan godaan seumur hidup kita. Dengan demikian, ciri kedua godaan adalah peribadi, personal. Setiap orang mempunyai pertarungan godaan yang tersendiri. Ada yang senang digoda oleh perempuan, ada yang senang digoda oleh wang, ada yang digoda oleh kemewahan, ada yang digoda oleh kuasa, ada yang digoda oleh ketagihan dengan benda-benda yang merangsangkan hidup mereka seperti rokok, dadah dan sebagainya. Oleh itu, kita haruslah tahu kelemahan diri sendiri supaya kita tidak digoda dan akan berjauhi godaan tersebut. Tanyalah diri sendiri, apakah godaan yang susah saya tolakkan? Justru janganlah terjerumus ke dalamnya, tetapi cepat-cepat lari daripadanya. Oleh yang demikian, janganlah terkejut dengan godaan. Godaan itu memang sudah sedia ada. Dan ianya universal. Godaan tidak datang daripada Tuhan. Tuhan kita suci dan kudus. Dia tidak sukakan dosa. Demikian juga Tuhan kita tidak dapat digoda oleh kejahatan. Dan dia juga tidak menggoda orang. Kerana Tuhan tidak akan menyebabkan kita dosa. Tetapi syaitan yang menggunakan godaan yang sedia ada di dunia ini untuk memancing orang ke sisinya. Jadi berjaga-jaga. Janganlah terkena pancing dan ditipu tu syaitan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 13. Dengan demikian, kita tidak patut dikelirukan oleh godaan dan mempunyai akibatnya. Yakobus bab 1 ayat 14 dan 15 mengatakan seseorang tergoda apabila dipikat dan diperangkap oleh keinginannya sendiri yang jahat. Apabila dia menuruti keinginannya yang jahat itu, maka lahirlah dosa. Dan dosa yang berterusan akan mengakibatkan kematian. Seperti yang dikatakan awal tadi, syaitan menggunakan godaan yang sedia ada untuk memancing orang ke sisinya. Dalam akibat Kejadian bab 3 ayat 12 hingga 13, ada menceritakan bagaimana Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan. Mereka berdosa disebabkan oleh godaan daripada ular menghasut mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Apabila Adam ditanya Tuhan, Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Padahal mereka sebenarnya tidak patuh kepada larangan Tuhan dan telah berdosa terhadap Tuhan. Tuhan telah menghukum mereka dengan menghalau mereka keluar dari Taman Eden. Sejarah ini berulang sampai ke hari ini. Di sini Yakobus menegaskan sekali lagi bahawa kita mesti faham godaan bukan datang daripada Tuhan. Godaan itu memang sudah ada dan syaitan menggunakannya untuk memancing kita. Oleh itu, janganlah kita keliru dengan kedatangan godaan. Godaan datang dari hawa nafsu kita sendiri. Jadi, keputusan kita adalah penting. Jangan terjerat dan tersangkut ke dalam tangan syaitan. Tolakkan godaan supaya tidak tersangkut dalam godaan yang kemudian akan melahirkan dosa dalam hidup kita. Jika ianya berterusan, ianya akan mengakibatkan kematian. Ini bermaksud kita akan berjauhan dan lupakan Tuhan. Keinginan hawa nafsu adalah sangat berkuasa jika kita tidak mengendalikannya dengan betul. Kita haruslah belajar mengawalnya.
Jika tidak, binasalah kita. Kita haruslah mengawal keinginan kita dengan betul dan janganlah terpengaruh dan tertipu dan sangkut dipancing syaitan. Jika kita tersangkut, kita akan mula tidak patuh kepada ajaran Tuhan. Kita tidak lagi taat kepada Tuhan lagi dan akan mengakibatkan kita berdosa sehingga kita binasa. Inilah yang syaitan mahukan. Jaga ya, janganlah tertipu dan tersangkut di tangan syaitan. Inilah cara syaitan menipu dan mempengaruhi kita. Bagaimana kita tidak tertipu oleh godaan syaitan ini? Dan bagaimana kita dapat tolakkan godaan ini? Mari kita baca ayat 16 hingga 18. Janganlah kamu tertipu, saudara-saudara yang aku kasihi. Setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari syurga dan diturunkan oleh Allah, pencipta semua cahaya di langit. Dia Allah yang tidak berubah dan dia tidak menyebabkan kegelapan apapun. Dengan kehendaknya sendiri, dia menjadikan kita melalui firman-Nya yang benar. Itulah sebabnya kita mendapat kedudukan yang utama antara semua makhluk ciptaannya. Di ayat 16 hingga 18, Yakobus membawa kita kembali ke perkara yang baik dan positif. Memang susah bagi kita menolak godaan dengan usaha diri sendiri. Oleh itu, kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita tolakkan godaan. Jadi, tolakkan godaan dengan menarik diri kepada Tuhan. Kita haruslah tahu dan ingat bahawa krisis yang sama boleh menyebabkan seseorang menjadi kuat dalam iman dan karakternya bertukar baik atau sebaliknya menjadi seseorang ikah perintah Tuhan dan ikut keinginan dan kehendak diri sendiri dan syaitan. Pilihan adalah di tangan setiap orang. Justru, pilihlah jalan yang membawa kita kepada Tuhan. Janganlah tertipu oleh syaitan. Seperti ayat 16 mengatakan, janganlah kita tertipu, saudara-saudara yang aku kasihi. Tolaklah godaan kerana godaan adalah tidak baik bagi kita. Janganlah tersangkut pada pancing syaitan kerana dalam ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari syurga dan diturun oleh Allah, pencipta semua cahaya di langit. Dia Allah yang tidak berubah dan dia tidak menyebab kegelapan apapun. Dengan itu, Tuhan adalah baik dan sempurna. Pemberian daripadanya adalah terbaik dan sempurna. Ingat, syaitan tidak memberi hadiah yang baik kepada kita. Syaitan adalah pembawa bencana dalam hidup kita. Hanyalah Tuhan sahaja yang memberikan kita hadiah yang terbaik dan sempurna. Jalan ke godaan adalah jalan kematian bagi kita. Jalan ke Tuhan adalah jalan memberikan kita kehidupan yang sempurna. Oleh yang demikian, semua godaan di depan mata kita adalah pilihan diri kita sendiri. Kita boleh menolaknya dengan menarikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan bersedia dan selalu membuka tangannya untuk menolong dan membimbing kita. Buatlah pilihan yang bijak. Fikirkan akibatnya. Sekiranya kamu telah membuatkan pilihan yang salah dan mengakibatkan kebinasaan hidup kamu, kamu masih ada
harapan dan masih boleh balik ke pangkuan Tuhan. Hanya kamu yang perlu buat ialah bertaubat dan minta ampun daripada Tuhan. Tuhan bersedia untuk mengampuni kita jika kita betul-betul bertaubat. Seterusnya, mintalah Tuhan bimbingkan kita bagaimana menyelesaikan masalah yang sedia ada. Tuhan boleh memberikan ketenangan hidup dan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Hanya kamu mesti buat ialah berpegang teguh dan taat kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tetapi saya ingin mengingatkan kesalahan dalam godaan selalunya meninggalkan kesan dalam hidup kita. Buatlah keputusan yang bijak dengan berserta dengan Tuhan dan jauhilah godaan. Oleh yang demikian, berita baik di sini ialah kita boleh atasi godaan. Godaan tidak boleh mengalahkan kamu kerana kita telah dibebaskan oleh kekuasaan Yesus dalam kita. Kita tidak lagi menjadi hamba kepada dosa. Kita mempunyai kuasa Tuhan menahan dan menolak segala dosa seperti yang dikatakan dalam ayat 18. Dengan kehendaknya sendiri, dia menjadikan kita melalui firman-Nya yang benar. Itulah sebabnya kita mendapat kedudukan yang utama antara semua makhluk ciptaannya. Inilah yang memberikan kita sebagai manusia kehidupan yang berbeza daripada segala ciptaan Tuhan dalam dunia ini. Segala keperluan kita dari segi fizikal, emosi, rohani dan sebagainya telah disediakan olehnya dan kita boleh menerimanya melalui Yesus Kristus di dalam kita. Bersertailah dengan Tuhan. Godaan yang sedia ada tidak dapat melebihi kekuatan kita. Kita dapat mengatasinya dengan menarikan diri kepada Tuhan. Dapatkanlah hikmat-Nya dan kekuatannya. Janganlah bertolak ansur dengan godaan. Tolakkannya secepat mungkin sebelum syaitan menggunakannya untuk mengumbat kamu dan jadi tersangkut di dalamnya dan kemudian membawa maut kepada kamu. Berserta dengan Tuhan dan bergaul dengan kawan-kawan yang membolehkan kamu bertumbuh dalam Tuhan. Dengan ini, marilah kita meneliti hidup kita sekarang. Adakah kita terpikat pada godaan? Jika ada, bertaubatlah sekarang dan memohon kepada Tuhan mengampuni kesalahan anda. Dan anda juga ingin berserta dengannya. Berdoa kepada Tuhan memberikan anda kekuatan dan hikmat-Nya untuk mengatasi kesalahan anda. Ketenangan dan kedamaian Tuhan akan bersama-sama dalam hidup anda. Ingat, godaan menghancurkan kita dan memisahkan kita daripada Tuhan. Dan syaitan akan bergembira untuk memusnahkan hidup kita. Oleh itu, jauhilah godaan. Selalu bersedia melawangi godaan dengan menarikan diri kepada Tuhan dan berusaha hidup berserta dengan Tuhan, menurut kehendak Tuhan dan setia kepada Tuhan. Fokus kita adalah pada Tuhan sahaja. Dalam kitab 2 Timotius bab 2 ayat 22 juga berkata demikian. Jauhkanlah diri daripada nafsu yang orang muda. Berusahalah untuk hidup menurut kehendak Allah. Setia kepadanya, mengasihi saudara seiman dan hidup damai dengan mereka. Marilah kita berdoa. Bapa di syurga, Kaulah satu-satunya Tuhan yang tidak ada tandingannya. Kaulah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Tahu.
Kaulah Tuhan yang murah hati dan memahami segala keperluan dan isi hati kami. Oleh itu, kami berterima kasih kepada Kau kerana Kau telah memberi kami peluang untuk mengenali Kau. Kaulah kekuatan hidup kami. Kami ingin serahkan diri kami kepada Kau. Ampunilah kami, berilah kekuatan untuk menjauhi segala godaan dalam hidup kita, supaya kami dapat melawannya dan bertahan dari godaan. Ajarilah kami supaya selalu taat kepada Kau. Kami juga akan berpegang teguh kepada Kau supaya kami dapat bertahan dan tidak terjatuh ke tangan Satan. Kami dapat menghadapinya dengan ketabahan dan ketenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang Maha Esa kami berdoa. Amin.